Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan laporan tentang kajian kami iaitu kes penceraian yang berlaku di negeri Terengganu. Okey, kita akan teruskan kepada pengenalan. Perkahwinan bukan hanya tentang tuntutan biologi sahaja, tetapi ia juga untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai itu, ilmu agama dan kemahiran ibu bapa sangat penting. Hal ini kerana hidup berumah tangga penuh dengan cabaran, menguji kesetiaan dan kasih sayang. Oleh itu, kematangan dalam menghadapi situasi perkahwinan sangatlah penting. Walau bagaimanapun, realiti perkahwinan tidaklah mudah. Ia boleh musnah akibat kurang persefahaman, kurang komunikasi, munculnya orang ketiga dan sikap pasangan yang suka mengawal emosi, dan masalah keuangan. Perceraian di Malaysia melibatkan mahkamah syariah. Penceraian ini juga boleh berlaku dengan dua cara, iaitu penceraian di luar mahkamah dan perceraian di dalam mahkamah. Kes perceraian ini hanya ditutukan oleh mahkamah syariah sahaja. Sebagaimana yang kita tahu, kes perceraian di Malaysia ini makin hari makin meningkat dan kebanyakannya melibatkan pasangan yang masih muda lagi usianya. Jadi mengikut kajian lepas, perceraian ini memerlukan persetujuan dua belah pihak atas perintah mahkamah. Talak boleh dibahagikan kepada dua, iaitu talak raj'i dan talak ba'i. Situasi bagi talak raj'i mana seseorang suami boleh menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali tanpa akad nikah atau pernikahan dengan syarat isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Manakala bagi talak ba'i pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu talak ba'i sughra dan talak ba'i kubra. Talak ba'i sughra ini ialah talak yang jatuh serta-merta pada lafaz talak dilafazkan dan kesemua hak-hak isteri terputus apabila dijatuhkan talak. Jika sekiranya suami ingin kembali bersama isterinya, maka perlulah suami menikahi dengan mas kahwin yang baharu. Dan bagi talak ba'i kubra ialah talak tiga yang dilafazkan oleh suami, yang mana semua perhubungan suami isteri terputus setelah talak dijatuhkan. Suami tidak boleh merujuk dengan isterinya, melainkan bekas isterinya berkahwin dengan lelaki yang lain, bersetubuh dengan suaminya baru dan menceraikan bekas suami pertamanya, dan boleh berkahwin dengan bekas isterinya setelah tempoh iddah tamat. Metodologi kajian. Metodologi adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan dan menjayakan kajian mereka dengan baik. Pengkaji telah memilih kaedah penyelidikan campuran atau gabungan dengan bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penceraian di negeri Terengganu. Kaedah campuran ini menggunakan dua kaedah penyelidikan, iaitu kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Kajian ini dijalankan bagi mengetahui sama ada objektif kajian ini dapat dicapai berdasarkan data yang diperoleh daripada sumber berautoriti. Kaedah penyelidikan kuantitatif ini didefinisikan sebagai data yang dikumpul melalui soal selidik, tinjauan dan tinjauan diukur secara objektif menggunakan analisis statistik, matematik atau berangka. Kaedah ini merupakan kajian penyelidikan yang bertanyakan soalan yang khusus, iaitu dengan mengecilkan skop soalan dan berorientasikan kepada hasil yang diperoleh. Seterusnya ialah kaedah kualitatif. Pula ialah meninjau masalah dan membina kefahaman tentang sesuatu fenomena. Kaedah penyelidikan ini memberikan keterangan interpretasi atau makna dalam sesuatu proses komunikasi, dan kaedah ini juga menggunakan pandangan umum berkenaan dengan tindakan sosial. Faktor pertama perceraian ialah pendidikan agama yang kurang mendalam. Pendidikan agama yang kurang mendalam dan tidak dihayati secara menyeluruh oleh pasangan suami isteri dapat menyebabkan ketidakserasian dalam menilai kehidupan.
Hal ini dapat mengakibatkan perbezaan pandangan dan pendekatan terhadap isu-isu keagamaan, moral dan etika. Pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter seseorang dan membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diabaikan. Kurangnya pemahaman mendalam terhadap ajaran agama seringkali mengakibatkan konflik dan ketidakharmonian dalam hubungan perkahwinan. Faktor yang kedua ialah penolakan terhadap poligami. Isu ini difahami melalui analisis mendalam terhadap perubahan sosial dan budaya. Kesetiaan sangat ditekankan oleh seorang isteri sebagai nilai utama, mungkin disebabkan oleh pengaruh agama dan nilai-nilai tradisional yang masih kuat dalam masyarakat. Wanita yang semakin terlibat dalam masyarakat dan ekonomi lebih cenderung mencari hubungan yang setara. Masalah ini wujud apabila wanita merasa mampu bertanggungjawab ke atas diri sendiri walaupun tanpa lelaki. Dalam konteks ini, penolakan terhadap poligami dianggap sebagai langkah menuju keadilan jantina dan keseimbangan kuasa dalam perkahwinan. Kesan yang pertama adalah kesan positif, iaitu peningkatan kesejahteraan mental di kalangan isteri. Kesejahteraan mental penting untuk dijaga kerana ia membolehkan seseorang itu menghadapi tekanan hidup yang kritikal dalam kehidupan mereka. Kesejahteraan mental isteri meningkat kerana si isteri dapat menyelamatkan diri mereka daripada keganasan rumah tangga yang berlaku ke atasnya. Walaupun perceraian adalah perkara yang tidak disukai, tetapi bagi pasangan yang tidak bahagia, perceraian adalah salah satu penyelesaian yang terbaik buat mereka. Kesan yang kedua adalah kesan negatif, iaitu anak-anak kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak kasih akan kedua ibu bapanya kerana mereka kurang masa bersama. Emosi anak-anak terganggu kerana mengalami gangguan persekitaran yang tidak patut untuk mereka berada dalam situasi tersebut. Hal ini dapat memberikan kesan dalam pembelajaran dan prestasi akademik anak-anak. Seterusnya adalah langkah-langkah ke atas isu perceraian yang berlaku. Langkah pertama, mengetahui tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungan perkahwinan dan mengelakkan perceraian. Persefahaman dan kesedaran terhadap tanggungjawab bersama membolehkan pasangan membina asas yang kukuh bagi perkahwinan mereka. Pembahagian tanggungjawab dalam rumah tangga dan kehidupan seharian juga perlu adil. Pasangan yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas seharian seperti kerja rumah, menjaga anak dan mengurus kewangan dapat mengurangkan tekanan dan konflik dalam rumah tangga. Okey, langkah seterusnya ialah pengurusan kewangan yang baik. Pengurusan kewangan yang memainkan peranan penting dalam mencegah perceraian dan mengukuhkan keharmonian dalam perkahwinan. Apabila pasangan mampu bekerjasama untuk mengurus kewangan keluarga dengan bijak, ia dapat mengurangkan konflik dan tekanan kewangan yang sering menjadi punca utama perceraian. Pasangan perlu menetapkan had belanja yang munasabah setiap aspek kehidupan sehingga dapat memastikan pendapatan mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, perumahan dan pendidikan. Kebahagiaan yang terakhir iaitu kesimpulan. Fenomena perceraian di negeri Terengganu menunjukkan isu yang serius disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi dan kurangnya pemahaman agama. Wanita yang berpendidikan dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Hal ini memerlukan komunikasi terbuka dan keseimbangan peranan dalam perkahwinan. Selain itu, tekanan ekonomi dan masalah kewangan juga menjadi faktor. Oleh itu, ia memerlukan komunikasi terbuka, perancangan kewangan dan pengurusan keluarga. Kurangnya kesedaran agama dapat diatasi melalui pendidikan dan kaunseling agama untuk memahami nilai-nilai agama. Keseluruhannya, pendekatan holistik melibatkan agensi kerajaan dan masyarakat setempat diperlukan untuk mengurangkan kadar perceraian dan memperkuatkan institusi keluarga yang wujud di negeri Terengganu itu sendiri. Okey, itu sahaja yang dibentangkan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.